Jawatankuasa Teknikal bersama Malaysia Singapura MSJTC mengadakan mesyuarat secara maya pada 23 November lalu. Rundingan ini bagi meneruskan perbincangan mengenai pelaksanaan penghakiman Mahkamah Keadilan Antarabangsa ICJ ke atas isu Pulau Batu Putih, Batuan Tengah dan Tubir Selatan. Dalam mesyuarat itu, Malaysia diwakili Ketua Setiausaha Kementerian Luar Negeri Tan Sri Muhammad Syahrul Ikram Yaakob. Sementara delegasi Singapura diketuai Setiausaha Tetap Kementerian Luar Negeri Chi Wee Kiong. Dalam kenyataan bersama dikeluarkan, Kuala Lumpur dan Singapura meneruskan perbincangan mengenai isu berkaitan yang timbul daripada penghakiman ICJ mengenai kedaulatan ke atas Pulau Batu Putih, Batuan Tengah dan Tubir Selatan. Mesyuarat mengesahkan terma rujukan TOR untuk jawatankuasa kecil mengenai persempadanan sempadan maritim Pulau Batu Putih, Batuan Tengah dan Tubir Selatan. Selain bersetuju bahawa jawatankuasa kecil akan meneruskan tugasnya mengikut TOR, Malaysia dan Singapura kekal komited untuk menyelesaikan isu sempadan maritim antara kedua-dua negara. Tambah kenyataan itu, mesyuarat juga bersetuju bahawa mesyuarat MSJTC ke-10 akan dihoskan oleh Malaysia pada tahun 2022. Jemaah Menteri pada 29 Oktober lepas bersetuju untuk menubuhkan sebuah pasukan petugas khas bagi menyemak semula tindakan dan isu perundangan berkenaan kes Pulau Batu Putih, Batuan Tengah dan Tubir Selatan. Pasukan berkenaan akan mengemukakan dapatan dan syur kepada mesyuarat Jemaah Menteri dalam tempoh 6 bulan sebagaimana diputuskan 29 Oktober lepas. Di berita hari ini bersama saya Ain Saili binti Abni. Selamat tengah hari dan salam sejahtera. Berikutan dengan isu tuntutan pemilikan Batu Putih yang sedang hangat diperkatakan oleh kedua pihak iaitu dari Malaysia maupun Singapura telah bersetuju dalam kata sepakat membawa isu ini ke Mahkamah Keadilan Antarabangsa untuk memberi jawapan kepada isu ini. Untuk laporan penuh teruskan bersama kami. Pulau Batu Putih yang berada di perairan Malaysia, Singapura atau lebih tepat lagi di Selat Terbau telah menimbulkan isu apabila menjadi rebutan antara dua negara terlibat. Kedua-dua negara telah menghantar dua wakil untuk mengemukakan alasan tuntutan kepada pihak Mahkamah Antarabangsa. Jika dilihat dari sudut sejarah sudut pula, Pulau Batu Putih berada dalam lingkungan pentadbiran Empayar Johor Riau Lingga yang ditubuhkan oleh Sultan Alauddin Riwayat Shah pada tahun 1528. Pada mulanya, Singapura yang pernah dijajah oleh Kerajaan Siam oleh pemerintahan Temagi dan Parameswara menukarkan nama Temasek kepada Singapura. Setelah itu, sejarah telah mencatatkan bahawa Parameswara mengasaskan Empayar Melaka iaitu Perkembangan Sriwijaya Palembang dan setelah itu, barulah Portugis meruntuhkan Empayar Melaka runtuh pada tahun 1511. Dengan secara relevan, Pulau Batu Putih berada berdekatan dengan Empayar Johor Riau Lingga. Ketika itu, sikap kerajaan dan rakyat Malaysia yang tidak melakukan apa-apa sehingga Singapura menggunakan taktik pengantin perempuan Melayu. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nur Azhar Ratnasari binti Abdul Taib, nomor metrik BB21110236 selaku wakil dari Malaysia atas tuntutan terhadap Pedra Branca yang lebih dikenali sebagai Pulau Batu Putih. Di sini saya akan mengungkapkan beberapa bukti bahawa negara Malaysia berhak ke atas Pulau Batu Putih. Yang pertama adalah jika kita lihat balik sejarah awal pemilikan Pulau Batu Putih, pulau tersebut adalah milik sepenuhnya negeri Johor. Hal ini dapat dibuktikan melalui jarak di antara Pulau Batu Putih dengan negeri Johor adalah 14,3 km, yaitu 7,7 batu nautikal. Manakala jarak di antara Pulau Batu Putih adalah lebih jauh dari titik terdekat negara Singapura, yaitu Changi, ia terletak 46 km, yaitu 25 batu nautikal. Di sini jelaslah bahawa Pulau Batu Putih masih berada di sebahagian perairan negeri Johor. Selain itu, bukti yang dapat kita lihat adalah pada tahun 1847 hingga tahun 1851, Kapten James Horsbruch dari Scotland British telah membina rumah api selepas mendapat kebenaran dari Sultan Johor pada tahun 1844. Pihak koloni British dan kemudiannya Singapura hanya diberikan kebenaran untuk mengurus rumah api sahaja dan bukannya pengurusan Singapura ke atas kedaulatan Pulau Batu Putih. Bukti lain yang menunjukkan Pulau Batu Putih adalah milik negeri Johor dengan melihat perjanjian
Inggris Belanda dan juga perjanjian Crowfoot pada 2 Agustus 1824. Perjanjian tersebut jelas menggariskan persempadanan kedaulatan Kesultanan di Raja Johor yang masih digunakan pakai sehingga masa kini. Surat kebenaran yang diberikan oleh Temenggung dan Baginda Sultan Johor kepada Inggris di Singapura yang menegaskan apabila Kesultanan Johor menyerahkan Singapura dan pulau-pulau serta perairan di sekelilingnya kepada pihak British. Penyerahan ini sama sekali tidak termasuk Pulau Batu Putih. Jelaslah melalui beberapa bukti yang telah saya rungkaikan bahwa Malaysia berhak ke atas kedaulatan Pulau Batu Putih kerana Malaysia adalah pemilik asal Pulau Batu Putih tersebut. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Ionora selaku wakil daripada pihak Singapura membantah apa jua yang dikemukakan oleh pihak Malaysia berkenaan dengan tuntutan mereka terhadap Pulau Batu Putih. Hal ini demikian kerana Singapura mempunyai pelbagai bukti yang mampu memberi keyakinan kepada semua pihak bahawa hak kedaulatan Pulau Batu Putih dimiliki sepenuhnya oleh Singapura. Antaranya, Malaysia dan rakyat Malaysia tidak pernah membantah Singapura ketika menjalankan rondaan maritim di kawasan Pulau Batu Putih, manakala Malaysia tidak pernah berbuat rondaan seperti mana Singapura lakukan. Selain itu, malahan, pentadbiran stesen rumah api ditabir sepenuhnya oleh Singapura dan Malaysia hanya berdiam diri. Kita dapat lihat bahawa Malaysia juga tidak berbuat apa-apa ke atas Pulau Batu Putih itu semenjak tahun 1850 lagi. Apabila pegawai-pegawai dari Malaysia hendak melakukan urusan dengan Pulau Batu Putih, pegawai dari Malaysia hendaklah meminta kebenaran daripada Singapura. Jelas dapat dilihat bahawa Malaysia hanya berdiam diri dan tidak melakukan apa-apa terhadap Pulau Batu Putih. Selanjutnya, surat yang dikeluarkan oleh pemangku setiausaha Kerajaan Negeri Johor kira-kira 100 tahun selepas rumah api Hochbosch siap dibina, surat iaitu yang bertarikh 21 September 1953 dapat dibuktikan dengan jelas Johor tidak pernah mempunyai kedaulatan ke atas pulau tersebut. Surat itu membuktikan juga bahawa Johor tidak pernah membuat apa-apa tuntutan terhadap Pulau Batu Putih. Surat itu juga merupakan balasan kepada kepada pertanyaan British tentang status Pulau Batu Putih dan bait-bait the Johor government does not claim ownership of Petra Branca berkumandang berpuluh-puluh kali di Peace Palace. Jelas di sini kita dapat buktikan bahawa Pulau Batu Putih bukan milik Johor sebab isi kandungan surat itu telah membuktikan. Sekian, terima kasih. Sebagai wakil negara Singapura, saya akan menjelaskan beberapa kenyataan yang membuktikan bahawa Pulau Batu Putih merupakan hak milik negara Singapura sepenuhnya. Pertama sekali, berdasarkan fakta bahawa SHTI merupakan pihak yang telah membina dan menyelenggarah Pulau Batu Putih itu sejak tahun 1851 dan menyerahkan pengurusannya kepada pihak Singapura. Malaysia pada ketika itu tidak membuat sebarang tuntutan terhadap pulau itu, tetapi berusaha untuk mengekalkan haknya terhadap Pulau Batu Putih tersebut. Singapura pula membuat tuntutan hasil usaha, perbelanjaan dan komitmen mereka terhadap pulau itu selama ini. Jika kita lihat analisis ini, umpama seorang ibu bapa yang mempunyai ramai anak dan seorang anak diberikan kepada orang lain untuk dipelihara, walaupun dia menyatakan bahawa bukan untuk selamanya, namun apabila sudah sampai satu peringkat umur, penjaga tersebut akan membawa hak penjagaan tersebut ke mahkamah dan penjaga tersebut akan mengemukakan pelbagai bukti terhadap hak penjagaan anak tersebut. Dalam kes seperti ini, saya berpendapat bahawa penjaga tersebut akan mendapat kemenangan. Demikianlah dengan kes Pulau Batu Putih ini, Malaysia mempunyai banyak 10 petah bersejarah pun ia akan menjelaskan keadaan yang dahulu bukannya yang sekarang. Tetapi ia dipelihara oleh siapa dan komitmen yang ditunjukkan adalah nyata dan tidak boleh dipersoalkan. Jika kita lihat pula daripada aspek persempadanan, ia sudah tentu memihak kepada negara Singapura. Sempadan perairan pulau itu juga akan menjadi milik negara Singapura. Jika kita lihat daripada aspek halangan atau tentangan, Singapura telah menguasai pulau itu sejak tahun 1840-an tanpa
sebarang halangan atau tentangan daripada negara Malaysia. Pulau kosong tanpa hidupan dan tumbuhan itu pada awalnya tidak dipedulikan oleh mana-mana pihak sehinggalah terbina rumah api itu. Hujah Malaysia telah diterima dari segi sejarah yang menyatakan bahawa Kerajaan Johor merupakan sebahagian daripada Pulau Batu Putih, tetapi keputusan mahkamah iaitu sebanyak 16 orang ahli majoriti undian yang kebanyakannya merupakan aktiviti Singapura mengenai surat ahli wakil daripada Setiausaha Johor pada tahun 1903 kepada redahan tiada tuntutan Kerajaan Johor berdasarkan Pulau Batu Putih, dan berdasarkan doktrin Terrorist News iaitu tanah yang tidak berpenghuni dan pembinaan rumah api tidak menyatakan bahawa Singapura bukan tuan asal Pulau Batu Putih. Namun, mahkamah telah bersetuju bahawa kedaulatan akan diletakkan kepada Singapura manakala Malaysia akan diberikan kedaulatan Batu Tengah. Kesimpulan, dapat dilihat dari dekat bahawa negosiasi perolehan hak milik atas Pulau Batu Putih erat berkait dengan pokok pembahasan negosiasi dan tawar-menawar tersebut. Sidang kompetitif dimiliki oleh dua pihak, Malaysia dan Singapura. Kedua-duanya tertarik untuk mengemukakan gagasan dan pendapat mengenai hak milik Pulau Batu Putih. Sedangkan sidang fesif diwakili oleh Mahkamah Internasional yang tertarik untuk mendengar dan memahami pandangan dua negara. Selain itu, terlihat bahawa ICJ dimiliki audiensi yang aktif dan tertarik untuk memahami pemikiran kedua negara dan memastikan bahawa pemahaman tersebut benar sebelum membuat keputusan tentang hak milik di pulau-pulau tersebut. Ringkasnya, Malaysia belum mendapatkan kedaulatan Pulau Batu Putih kerana tindakan tidak etis dalam negosiasi, iaitu kesalahpahaman fakta tentang jarak antara Pulau Batu Putih dan perairan Malaysia. Selain itu, Singapura juga mempunyai kekuatan teknologi di mana mereka memiliki kemampuan untuk melayani dan dalam pemerintahan jangka panjang pulau tersebut. Rumusannya adalah dalam setiap kasus negosiasi, para negosiator harus mengetahui apa yang mereka lakukan dan apakah proposal mereka dapat diterima atau tidak. Negosiator Singapura dipandang lebih kredibel dalam krisis ini kerana idea dan argumen mereka dapat diterima oleh para ahli dari Mahkamah Internasional. Di samping itu juga, berkaitan tugasan ini dengan subjek kemahiran berunding ialah dalam kes tuntutan Pulau Batu Putih menggunakan strategi perundingan distributif. Sebagai bukti, Malaysia memahami bahawa ASEAN lebih mementingkan kesepakatan dan keharmonian. Malaysia juga mementingkan penyelesaian masalah tanpa kekerasan dan tidak campur tangan hal ehwal domestik negara lain. Malaysia dan Singapura menggunakan strategi perundingan distributif untuk menyelesaikan konflik tuntutan Pulau Batu Putih di mana satu pihak menang dan satu pihak yang kalah.